our session dengan kitab Al-Fatihah. So hadis kita pagi dengan kitab Al-Fatihah. Bermula dengan insya-Allah Allah bagi kita kefahaman lah untuk kita faham dan kita nak teruskan misi kita sebagai abid dan juga khalifah. So Al-Fatihah. InsyaAllah sesi pagi kita hari ni akan serahkan dekat Aina Sofia. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni kita akan sambung hadis nombor tajuk kesabaran bab 3, hadis nombor 44. Jadi saya share screen So hadis ni panjang sebenarnya. Jadi okay, nampak tak? Nampak. Jadi Aina akan bacakan dulu full ni, ataupun Aina akan baca dulu, lepas tu nanti Aina terangkan. Okay, bismillah. Okay, hadis nombor 44. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Abu Talhah itu mempunyai seorang putera yang sedang menderita sakit. Abu Talhah keluar pergi menghadap Nabi SAW. Kemudian anaknya itu dicabutlah rohnya, iaitu meninggal dunia. Ketika Abu Talhah kembali, waktu itu ia sedang berpuasa, ia berkata, "Bagaimanakah keadaan anakku?" Ummu Sulaim, iaitu ibu anak tersebut, menjawab, ia dalam keadaan yang setenang-tenangnya. Isterinya itu lalu menyiapkan makanan malam untuknya. Kemudian Abu Talhah pun makan malam. Selanjutnya ia menyutubuhinya isteri itu. Setelah selesai, Ummu Sulaim berkata, "Makamkanlah anak itu." Setelah menjelang pagi harinya, Abu Talhah mendatangi Rasulullah SAW, lalu memberitahukan hal tersebut, iaitu kematian anaknya yang ia baru mengerti setelah selesai tidur bersama isterinya. Kemudian Nabi bersabda, "Adakah engkau berdua bersetubuh malam tadi?" Abu Talhah menjawab, "Ya." Beliau lalu bersabda pula, "Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kedua orang ini, iaitu Abu Talhah dan isterinya." Selanjutnya Ummu Sulaim itu melahirkan seorang anak lelaki lagi. Abu Talhah lalu berkata padaku, aku ini di sini ialah Anas radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Bawalah ia sehingga engkau datang di tempat Nabi SAW dan besertanya kirimkanlah beberapa biji buah kurma. Nabi SAW bersabda, "Adakah besertanya sesuatu benda?" Anas menjawab, "Ya, ada beberapa biji buah kurma." Buah kurma itu diambil oleh Nabi SAW, lalu dikunyahnya, kemudian diambillah dari mulutnya. Selanjutnya dimasukkanlah dalam mulut anak tersebut. Setelah itu digosokkan di langit-langit mulutnya dan memberinya nama Abdullah. Iaitu perbuatan Rasulullah kat sini ialah bertahnilah. Lepas tu ada lagi daripada riwayat Bukhari disebutkan demikian. Ibu Uyainah berkata, kemudian ada seorang dari golongan sahabat Ansar berkata, lalu saya melihat 9 orang anak lelaki yang semuanya dapat membaca dengan baik dan hafal akan Al-Quran, iaitu semuanya dari anak-anak Abdullah yang dilahirkan hasil peristiwa malam dahulu itu. Dalam riwayat Muslim pula disebutkan, anak Abu Talhah dari Ummu Sulaim meninggal dunia. Lalu isterinya itu berkata kepada seluruh keluarganya, "Janganlah engkau semua memberitahukan hal kematian anak itu kepada Abu Talhah, sehinggalah aku sendirilah yang hendak memberitahukannya nanti." Abu Talhah yang saat itu bepergian lalu datang. Kemudian isterinya menyiapkan makan malam untuknya dan ia pun makan dan minum. Selanjutnya isterinya itu memperhiaskan diri sebaik-baik perhiasan yang ada padanya dan bahkan belum pernah berhias semacam itu sebelum peristiwa tersebut.
Seterusnya Abu Talhah menyetubuhi isterinya. Sewaktu isterinya telah mengetahui bahawa suaminya telah kenyang dan selesai menyetubuhinya, ia pun berkatalah pada Abu Talhah, "Bagaimanakah pendapat Kanda jikalau sesuatu kaum meminjamkan sesuatu yang dipinjamkannya kepada salah satu keluarga, kemudian mereka meminta kembalinya apa yang dipinjamkannya? Patutkah keluarga yang meminjamnya itu menolak untuk mengembalikannya benda tersebut kepada yang meminjaminya?" Abu Talhah menjawab, "Tidak boleh menolaknya, yakni harus menyerahkannya." Kemudian berkata pula isterinya, "Perhitungkanlah bagaimana pinjaman itu jikalau berupa anakmu sendiri." Abu Talhah lalu marah-marah kemudian berkata, "Engkau biarkan aku tidak mengetahui kematian anakku itu sehingga setelah aku terkena kotoran, iaitu kotoran bekas bersetubuh, lalu engkau beritahukan hal anakku itu padaku." Ada sesiapa nak sambung baca? Okey, tolong kalau Aina baca. Saya lah. tak- Sampai Aina. Aina rehat. Okey, adalah. Okay, ia pun lalu berangkat sehingga datang di tempat Rasulullah SAW lalu memberitahukan segala sesuatu yang telah terjadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu berdua dalam malammu itu." Anas radhiyallahu anhu berkata, kemudian isterinya hamil. Anas radhiyallahu anhu melanjutkan katanya, Rasulullah SAW sedang dalam berpergian dan Ummu Sulaim itu menyertainya pula, bersama suaminya juga. Rasulullah SAW apabila datang di Madinah di waktu malam dari berpergian, tidak pernah mendatangi rumah keluarganya malam-malam. Ummu Sulaim tiba-tiba merasa sakit kerana hendak melahirkan. Maka oleh kerana Abu Talha tertahan, yakni tidak dapat terus mengikuti Nabi SAW, Rasulullah SAW terus berangkat. Anas berkata, setelah itu Abu Talha berkata, "Sesungguhnya engkau tentulah maha mengetahui, ya Tuhanku, bahawa saya ini amat tertarik sekali untuk keluar berpergian bersama-sama Rasulullah SAW di waktu beliau keluar berpergian dan untuk masuk tetap di negerinya bersama-sama dengan beliau di waktu beliau masuk. Sesungguhnya saya telah tertahan pada saat ini dengan sebab bagaimana yang engkau ketahui." Ummu Sulaim lalu berkata, "Hai Abu Talha, saya tidak menemukan sakitnya hendak melahirkan sebagaimana yang biasanya saya dapatkan jikalau hendak melahirkan anak. Maka itu berangkatlah. Kita pun, maksudnya Rasulullah SAW, Abu Talha dan isterinya berangkatlah. Ummu Sulaim sebenarnya memang merasakan sakit hendak melahirkan ketika keduanya itu datang, lalu melahirkan seorang anak lelaki. Ibuku, yakni ibu Anas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, pada Anas radhiyallahu anhu, "Hai Anas, janganlah anak itu disusui oleh sesiapa pun sehingga engkau pergi pagi-pagi besok dengan membawa anak itu kepada Rasulullah SAW." Ketika waktu pagi menjelma, saya Anas radhiyallahu anhu membawa anak tadi kemudian pergi dengannya kepada Rasulullah SAW. Dia lalu meneruskan cerita hadis ini sampai selesainya. Okey, terima kasih Adila. Okey, penerangan hadis ni panjang kan. Jadi ceritanya Abu Talhah ni ada Abu Talhah dengan Ummu Sulaim ni suami isteri lah kan. Lepas tu mereka ada seorang putera yang sedang sakit. Lepas tu waktu tu Abu Talhah dekat luar lah kan. Lepas tu sebelum Abu Talhah balik, puteranya tu anak itu meninggal. Lepas tu bila Abu Talhah balik, Ummu Sulaim kata, sebelum tu Ummu Sulaim kata dekat ahli keluarganya, jangan beritahu dekat Abu Talhah selain diri dia akan beritahu sendiri. Lepas tu apa yang Ummu Sulaim ni buat, bila suaminya balik, Abu Talhah balik, dia sediakan makan malam. Lepas tu dia gembirakanlah hati Abu Talhah kan, sebab dia akan tahu, nanti dia akan beritahu satu berita yang sedih lah kan. Jadi Ummu Sulaim ni betapa sabarnya dia buat makanan. Lepas tu dia bersolek kan. Lepas tu bila Abu Talhah balik, dia pun lah makan malam sama. Lepas tu bersetubuh kan, buat dia orang macam bergembira lah kan, macam yelah. Lepas tu lepas orang bersetubuh tu barulah
Ummu Sulaim beritahu dekat Abu Talha yang anak mereka dah meninggal dunia. Lepas tu, tapi kalau tengok balik dekat ada satu ayat tadi, sebelum dia beritahu Abu Talha tu pun dia beritahu dengan penuh hikmah lah kan. Dia tanya dulu, kalau kita dapat macam amanah pinjaman daripada keluarga lain kan, lepas tu itu hak kepunyaan keluarga tu. Lepas tu bila dia nak balik, adakah kita patut bagi ataupun kita tak patut bagi macam tu kan. Lepas tu Abu Talha kata sepatutnya orang tu bolehlah ambil kan. Jadi dia bagi macam perumpamaan dulu. Lepas tu bila Ummu Sulaim bagi tahu dekat Abu Talha sebaik-baiknya yang anak mereka dah meninggal dunia, Abu Talha pun berjumpalah pada Rasulullah untuk ceritakan tentang hal tu. Lepas tu kan ada tadi tanya, Rasulullah tanya, adakah kamu bersetubuh kan? Lepas tu Abu Talha kata ya. Lepas tu Rasulullah mendoakan mereka supaya mereka diberkati lah kan pada malam tu. Lepas tu pada waktu kan orang bersetubuh malam tu kan. Lepas tu waktu Abu Talha, Rasulullah dan Ummu Sulaim nak pergi ke Madinah. Di Madinah. Waktu tu Ummu Sulaim tiba-tiba rasa sakit nak lahirkan kan. Lepas tu Abu Talha ni ada dua pilihan, nak ikut Nabi SAW pergi dengan Rasulullah ataupun stay dengan isteri dia untuk melahirkan tu lah. Lepas tu Abu Talha ni berdoa. Anas berkata setelah itu Abu Talha berkata. Lepas tu Abu Talha pun berdoa lah kepada Allah. Abu Talha berdoa dia nak ikut Rasulullah tapi macam mana? Tapi dia tertahan sebab dia macam dia tak boleh ikut Rasulullah sebab nak jaga isteri dia lah kan. Lepas tu Ummu Sulaim kata kepada suaminya, hai Abu Talha, saya tidak menemukan sakit hendak melahirkan sebagaimana yang biasa saya dapatkan. Saya nak lahirkan anak tu pun Ummu Sulaim tak rasa sakit yang sakit biasa lahirkan tu lah. Lepas tu bila anak dah lahir, mereka berjumpa kepada Rasulullah tahnikkan anak itu. Lepas tu lepas tahnik tu bila anak tu dah besar kan, nama anak mereka tu Abdullah, ada riwayat hadis atas ni dia kata yang anak Abdullah tu, yang anak Ummu Sulaim yang nama Abdullah tu, dia telah melahirkan 9 orang anak penghafal Al-Quran. Kat mana? Ada kat atas ni. Lepas tu itulah maksudnya keterangan hadis ni nak ceritanya betapa sabarnya seorang perempuan lah kan, seorang ibu. Sekejap saya nak tutup. Tak apalah. Sekejap stop sharing lah. Tak apalah. Lepas tu nak katanya kesabaran seorang ibu lah kan, sebab Ummu Sulaim ni dia sabar bila dia dapat tahu yang anak dia meninggal kan. Lepas tu dia bijak lah nak bagi tahu dekat suami dia macam mana. Lepas tu dia tahu suami dia balik rumah mesti penat, jadi dia tak akan beritahu. Bila sedih tu dia bagi makan dulu, dia masak. Lah betapa sabarnya seorang ibu dan bijaksana seorang ibu Ummu Sulaim ni untuk memberitahu berita besar tu lah kan kepada Abu Talha. Okay. Lepas tu akan sambung hadis 45. Hadis ni pendek je. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang keras kuat itu dengan banyaknya berkelahi. Hanya saja orang-orang yang keras kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya di waktu sedang marah-marah. Muttafaq alaih.
Okay, maksudnya hadis ni Rasulullah kata orang yang kuat ni, orang yang kuat ni bukannya orang yang berperang bergaduh, bertumbuk macam tu, yang bertinju, bukan. Orang macam tu dia tak kuat. Orang yang paling kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya sendiri waktu sedang marah. So daripada hadis ni Rasulullah sebut yang betapa susahnya kita nak tahan diri sendiri daripada marah. Jadi jadi kita cubalah kalau waktu nak marah tu kita sabar dengan kita tahan diri sendiri daripada nak marah. Sebab Rasulullah kata kalau kita dapat buat tu, kitalah orang yang kuat. Itu saja. Itu saja perkongsian saya hari ini. Jazakillah. Baik. Lepas tu nak buat apa? Aku stop sharing. Dah. Ada sesiapa yang nak tanya soalan? Sorry. Saya tiada soalan. Semua faham. Terima kasih Aina. Baik. Saya rasa kita buat ni lah. Kita pilih 2 orang untuk buat konklusi. Okay. 2 orang. Ada siapa nak volunteer ke? Okay, tak ada. Syahirah boleh boleh konklusikan. Okay, boleh. Okay, apa yang saya dapat, macam Aina cakap tadi lah tentang kesabaran Muslim dalam dia menghadapi dugaan yang sangat besar lah kan, sebab anak dia meninggal, tapi dia punya sabar tu macam dia punya suami dah balik pun dia pandai handle punya masalah tu. Dia gembirakan suami dia yang penat tu dulu, baru dia bagi tahu dia punya kesabaran tu kan. Lepas tu kita juga daripada hadis tu kita boleh belajar kot cara kebijaksanaan, cara Sulaim tu bercakap kan. Macam dia bagi perumpamaan dulu, lepas tu baru dia cakap. So, kita pun boleh belajar daripada situlah. Okay, itu je yang saya dapat. Terima kasih Syahirah. Lepas tu Iza boleh konklusikan apa yang Iza dapat dari hadis 45 tadi tu. Kan Rasulullah kata yang paling kuat tu orang yang dia sabar time dia marah kan. Jadi macam kalau selalunya kita macam gaduh, macam kalau macam gaduh lah. Kalau orang yang tengok yang kalau orang tu dia diam tu, selalu orang kata macam apa, kenapa nakut, kadang-kadang dia macam lemah lah. Tapi sebenarnya dia tu yang paling kuat. Yang orang yang macam apa, menjerit-jerit, memarah, itu dia tak kuat lah maksudnya.
Jadi kita kenalah sabar lah dalam kawal emosi kita. Macam sebab apa Rasulullah kata orang tu yang paling kuat. Nanti yang kita dapat. Okay, lepas tu Akak Nurul nak tambah. Semua orang dah cakap kan? Oh dah. Masya Allah laju. Boleh. Okay. Ha? Okay, kalau akak kan, Duk. akak suka yang dua orang belum lagi. Okay, tak apa. Akak dulu. Akak takut ada call masuk. So, kalau akak macam suka yang part cerita Ummu Sulaim tu. Antuna pernah dengar ke pasal kisah Ummu Sulaim sebelum ni? Ummu Sulaim ni ataupun nama famous dia kita panggil sebagai Rumaisha binti Milhan. Rumaisha Milhan. So, Ummu Sulaim ni hebat kan kisah dia kan dengan even dia punya suami pun hebat juga kan. So, dia katanya macam dia orang boleh hebat macam tu sekali. Sebab tu lah. Sebab dia orang ada mindset Quran and dia orang ada mindset akhirat kan. Anak meninggal kot. Siapa tak sedih kan. And then, tapi cara seorang wanita tu handle emosi sangat-sangat hebat lah. So selalunya kita akan cakap manusia perempuan ni mesti lemah sebab PMS lah kan. Asal sebab kalau dia period dia akan macam emosi tak stable. Sebenarnya tu mungkin hanyalah macam saintifik je kan. Tapi kalau kita tengok kan individu-individu wanita kan yang diceritakan kan pada zaman sahabat tu dia orang macam hebatnya. Macam mana boleh jadi hebat macam tu? Bukan perempuan yang ada masalah emosi ke? Asal-asal nak nangis, asal-asal nak sakit hati, asal-asal nak jealous kan. Hakikatnya benda tu mungkin sebab persekitaran yang tak Islamik dan bukan persekitaran yang mindset Quran. Faham tak? So kalau lah kita pun kan perempuan, kita semua perempuan tu lah. So kita pun patutnya ada mindset yang macam sahabat-sahabat tu kan, sahabiah kan. Kalau perempuan kita panggil sahabiah kan. So ada another so akak amazed lah dengan yang Ummu Milhan tu. Ummu Sulaim tu. And one of it, Ummu Sulaim ni kan, dia adalah mak kepada Anas bin Malik. Tahu tak Anas bin Malik tu siapa? Pernah dengar kan nama Anas bin Malik? Benar. Anas bin Malik ni antara orang yang banyak sangat meriwayatkan hadis kan. And Ummu Sulaim ni pada waktu hijrahnya Mekah ke Madinah kan, diorang ni miskin tahu, tapi diorang nak sangat bagi hadiah kat Rasulullah. Sebab waktu hijrahnya semua orang bagi Rasulullah hadiah lah macam tu. So diorang tak ada apa-apa, tapi diorang ada jiwa nak memberi. Tahu tak apa yang Ummu Sulaim ni bagi dekat Rasulullah? Ummu Sulaim tu bagi anak dia sendiri dekat Rasulullah untuk diinfakkan. Supaya anak tu betul-betul jadi anak yang hebat kan. So macam mana dah lah anak meninggal, lepas tu dapat anak bagi kat Rasulullah pula. So dia katanya mindset yang everything ada dekat diri kita is not ours. Korang dengar Rasulullah kat agak rasa macam bisik-bisik everything ada dekat diri kita ni actually is not ours kan. Kita rasa kita punya masa, kita rasa kita ada family, kita rasa kita ada duit, kita rasa kita ada fikiran ke otak, everything kita rasa that is ours, but then it's not yours kan, it is Allah kan. So nak katanya bila kita ada mindset yang ni semua bukan hanya pinjaman, kita akan bersedia dan rela untuk bagi untuk jalan Allah tu. Okay, sama jugalah macam Antuna kan yang dah spend pagi-pagi ni kan, should be boleh tidur kan. Tapi Antuna boleh spend untuk buat benda macam ni kan. So nak katanya kita yakin ni masa untuk Allah, bukan masa kita sendiri lah. So best lah hadis ni, and bagi akak booster juga untuk bagi ni, insyaAllah. Jazakillah khair yang memberi. Okay, akak kat situ je. Siapa lagi nak tambah? Saya nak tambah. Saya pernah dengar hadis yang kalau ada antara dua orang yang dua-dua baik tu, tapi Allah lebih cintai orang yang hamba yang lagi kuat daripada banding orang yang lemah. Jadi nak kata kan Allah cakapkan tu kuat. Tapi kalau orang tu tafsirkan secara tu, orang akan fikir orang yang kuat tu macam bergusti ke. Tapi tu pun kalau orang yang sihat fizikal pun lagi baik sebab lagi senang buat ibadah, lagi senang berjalan semua tu. Jadi tapi kita cakap macam Izzah cakap, sebenarnya orang yang kuat tu dia dapat menahan marah. Tapi zaman sekarang ni, kita rasa orang yang marah tu yang akan menang dalam satu pergaduhan tersebut. Contohnya kalau kenapa orang tu marah, dia macam, tapi kalau kita tengok pun, tapi kita kena bersabar lah. Dan itu kita tahu juga satu sedekah lah kalau kita nampak dua orang tu bergaduh, kita leraikan. Kalau kita cubalah, kita menasihati ke apa, walaupun susah kita ni. Tapi kita kena fikirlah macam, itu satu sedekah. Jadi kalau kita kena maki hamun ke apa, lantaklah. Itu bukan itu urusannya.
tapi kita sedang menjalankan satu sedekah. Itulah kita nak tegaskan yang itu. Yang sebenarnya orang yang kuat tu lebih dicintai oleh Allah. Itulah. Untuk sesi kita hari ni. Siapa yang tak cakap lagi? So, kalau tak ada, boleh pas balik ada Kak Aina. Boleh tutup. MC. Saya tak ada. Okay. So I think hari ni our session sampai sini je. So kita jumpa lagi. So kita tutup dengan tasbih para Rasulullah. Okay. Okay, dan sekian hari semua orang. So kita jumpa esok, okay? Jazakallah. Selamat bekerja untuk kita. Bye. Semua orang